Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Nama saya Muhammad Firdaus bin Mazari, nombor matriks KSD 201101056, pelajar Diploma Syariah Islamiah semester 3 kelas 1. Baiklah, di dalam video ini, saya bersama rakan saya akan mengupaskan tentang tajuk khilaf. Seksyen 105 Kanun Keseksaan menyatakan bahawa apabila seseorang dituduh bagi sesuatu kesalahan, beban pembuktian mengenai kewujudan keadaan persekitaran supaya sesuatu kes tersebut berada di dalam mana-mana pengecualian am dalam Kanun Keseksaan ataupun dalam mana-mana undang-undang adalah terletak ke atasnya. Keadaan-keadaan membawa kes tertuduh di dalam mana-mana pengecualian am boleh dibuktikan melalui keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak pendakwaan ataupun boleh didapati di dalam mana-mana rekod. Di dalam ketiadaan keterangan-keterangan tersebut, maka pihak mahkamah tiada kompeten untuk menganggap mengenai kewujudan keadaan-keadaan tersebut. Lebih-lebih lagi, apabila pengakuan yang diambil adalah tidak konsisten dengan anggapan bahawa keadaan-keadaan persekitaran itu mungkin wujud atau keraguan tersebut boleh timbul akibat daripada anggapan itu dan tertuduh perlulah diberikan faedah di atas keraguan tersebut. Seksyen 76 iaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang terpaksa atau oleh kerana silap faham menyatakan percaya dirinya terpaksa di sisi undang-undang. Tidaklah menjadi kesalahan apa-apa jua yang dilakukan oleh seseorang yang terpaksa di sisi undang-undang melakukannya atau yang oleh kerana silap faham dan bukannya oleh kerana silap faham undang-undang. Dengan suci hati percaya dirinya terpaksa di sisi undang-undang melakukannya. Nak lebih faham, mestilah kena ada contoh kan? Baiklah. Contoh yang pertama, seorang askar melepaskan tembakan ke atas sekumpulan perusuh dengan perintah pegawai atasannya. Menurut perintah undang-undang, askar tersebut tidaklah melakukan apa-apa kesalahan sekiranya perbuatan itu mendatangkan kecederaan kepada mana-mana orang dalam kumpulan perusuh itu. Contoh yang kedua, seorang pegawai mahkamah yang telah diperintahkan oleh mahkamah supaya menangkap seorang pesalah dan selepas siasatan yang lebih mendalam telah dijalankan, rupa-rupanya pesalah itu bukanlah pesalah yang dikehendaki, maka pegawai mahkamah tersebut tidaklah bersalah dalam perkara ini. Seperti yang kita pernah baca di dalam media sosial, terdapat banyak kes di luar negara yang mana pegawai mahkamah ataupun polis tersalah menangkap pesalah yang dikehendaki. Hal ini kerana ada khilaf ataupun tersilap identiti, tersilap pengecaman wajah dan sebagainya. Dan pada akhirnya, penjenayah sebenar yang dikehendaki itu dapat ditangkap ataupun menyerah diri di balai polis. Maka, pegawai mahkamah ataupun polis tidak bersalah dalam hal ini. Akan tetapi, kalau orang yang ditangkap pada awalnya itu sekiranya disebabkan khilaf pihak mahkamah ataupun pihak polis menyebabkan dia dipenjara dan mengalami kerugian seperti bisnes merosot, dibuang kerja dan sebagainya, maka dia boleh menuntut kerugian tersebut. Baiklah, kita sambung semula.
Merujuk kepada Seksyen 76, terdapat dua keadaan yang menjadikan seseorang itu bebas daripada liability ataupun dipertanggungjawabkan kerana perbuatan jenayah yang dilakukannya, iaitu sama ada yang pertama, dia melakukannya kerana di sisi undang-undang ia terpaksa melakukannya, sebagaimana contoh yang pertama tadi tentang askar dengan sekumpulan perusuh. Yang kedua, dia melakukan perbuatan itu kerana kesilapan tentang fakta dan dilakukannya kerana dengan suci hati ia mempercayai bahawa dia terpaksa melakukan di sisi undang-undang, sebagaimana contoh yang kedua tadi tentang pegawai mahkamah yang tersilap menangkap pesalah yang dikehendaki mahkamah. Adalah jelas bahawa bagi seseorang yang berhak untuk menuntut faedah di bawah peruntukan Seksyen 76 Kanun Keseksaan adalah perlu untuk menunjukkan kewujudan sesuatu fakta tersebut yang memberikan suatu justifikasi terhadap kepercayaannya secara niat suci, seperti mana peruntukan Seksyen 52 Kanun Keseksaan bahawa seseorang yang mana perintah telah diberikan adalah terikat untuk mematuhinya. Seterusnya kita pergi kepada Seksyen 79, iaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang diluluskan oleh undang-undang atau oleh kerana silap faham nyataan percaya dirinya diluluskan oleh undang-undang. Tidaklah menjadi kesalahan apa-apa jua yang dilakukan oleh seseorang yang diluluskan oleh undang-undang pada melakukannya, atau oleh seseorang yang oleh kerana silap faham nyataan dan bukannya oleh kerana silap faham undang-undang dengan suci hati percaya dirinya sebagai diluluskan oleh undang-undang pada melakukannya. Sebagai contohnya, A ternampak Z seperti melakukan pembunuhan. A percaya undang-undang membenarkan sesiapa sahaja untuk menangkap orang yang sedang melakukan jenayah seperti perbuatan membunuh orang, meragut, merogol dan sebagainya. A terus menangkap Z dengan tujuan untuk membawa Z kepada pihak berkuasa. Setelah itu, didapati bahawa Z sebetulnya bukanlah sengaja bertindak membunuh orang, tetapi cuba bertindak untuk mempertahankan dirinya sendiri, dan tindakan pertahankan dirinya itu telah mengakibatkan mangsa terbunuh. A yang telah menangkap Z tidaklah dianggap melakukan kesalahan. Hal ini kerana di sini berlakunya silap faham berhubung hal keadaan kes berdasarkan apa yang dilihatnya. Jadi, melalui peruntukan Seksyen 76 dan Seksyen 79 Kanun Keseksaan adalah didapati bahawa kedua-dua seksyen tersebut menyentuh mengenai kesilapan fakta dan bukannya kesilapan dari segi undang-undang. Seksyen 76 adalah menyentuh mengenai situasi di mana seseorang yang di atas kesilapan fakta dengan suci hati mempercayai dirinya terpaksa di sisi undang-undang melakukannya. Sementara Seksyen 79 Kanun Keseksaan adalah mengenai keadaan seseorang yang di atas kesilapan fakta dengan suci hati mempercayai dirinya sebagai diluluskan oleh undang-undang pada melakukannya. Seksyen 79 Kanun Keseksaan adalah lebih luas skopnya untuk meliputi peruntukan Seksyen 76. Seksyen 76 merupakan suatu peruntukan yang terhad di mana seseorang itu di bawah tanggungjawab undang-undang untuk melaksanakannya. Sekian dari saya serahkan kepada rakan saya seorang lagi bagi subtopik yang seterusnya. Baik, seterusnya kita pergi kepada subtopik yang seterusnya di dalam topik khilaf ini, iaitu kesilapan fakta. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Syafiq Ibn Fauzi. Kromatik saya KST 2011010157. Baik, tanpa membuang masa, kita terus pergi kepada definisi kesilapan fakta. Dalam Kanun Keseksaan tidak memberikan apa-apa definisi mengenai kesilapan fakta. Pada umumnya, suatu kesilapan fakta adalah merupakan keadaan ketidakseimbangan mengenai kewujudan sesuatu perkara itu. Ia selalunya berlaku
akibat daripada maklumat yang salah ataupun maklumat yang tidak mencukupi, ataupun seorang yang berlupa ataupun cuai, ataupun daripada kuasa-kuasa gaib. Seterusnya, kita pergi kepada kesilapan undang-undang dan ketiadaan pengetahuan mengenai undang-undang. Peruntukan Seksyen 76 dan 79 Kanun Kesiksaan tidak mengetepikan tanggungan dan liabiliti seseorang atas alasan kesilapan undang-undang. Pada kebiasaannya, kesilapan undang-undang merupakan kesilapan mengenai kewujudan atau sebaliknya mengenai perkara undang-undang yang relevan sebagaimana kesilapan mengenai apakah undang-undang itu. Di dalam Maxim Latin iaitu ignorantia legis neminem excusat secara jelas menyatakan bahawa tiada kemaafan bagi seseorang yang khilaf undang-undang. Sebagai contohnya, A menumbuk B dan mencederakannya, dan apabila didakwa, A membela diri dengan menyatakan dia tidak tahu bahawa perbuatan itu adalah salah di sisi undang-undang. Pembelaan seperti ini tidak diterima oleh undang-undang kerana setiap orang diandaikan dan dikehendaki tahu peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa di dalam negaranya, dan juga untuk mengelakkan orang-orang yang didakwa membela diri secara berleluasa sekiranya undang-undang membuka jalan ke arah itu. Ini bermakna seseorang itu tidak boleh mengecualikan liabilitinya atau tanggungan jenayah atas sebab ianya tidak mengetahui undang-undang itu. Seseorang itu masih lagi dipersalahkan sungguh pun menyatakan bahawa dia tidak tahu mengenai undang-undang yang sedang dilaksanakan ataupun yang sedang berkuat kuasa di negaranya sendiri.
Melalui peruntukan Seksyen 79 Kanun Keseksaan, unsur yang penting adalah tertuduh oleh kerana silap faham fakta secara jujur dan suci hati mempercayai bahawa dirinya sebagai diluluskan oleh undang-undang pada melakukannya telah melakukan sesuatu perkara tersebut. Persoalannya adalah apakah makna diluluskan oleh undang-undang itu. Kadang-kadang suatu perkara yang diluluskan oleh undang-undang mestilah bersamaan dengan undang-undang itu sendiri. Dalam erti kata yang lain, ianya mestilah bukan sesuatu yang tidak sah atau berlawanan dengan peruntukan undang-undang. Di dalam Seksyen 43 Kanun Keseksaan, perkataan menyalahi undang-undang adalah dipakai kepada tiap-tiap perkara yang menjadi kesalahan atau yang dilarang oleh undang-undang atau yang memberi alasan untuk sesuatu guaman, iaitu guaman sivil, dan sesuatu adalah dikatakan terpaksa di sisi undang-undang melakukan apa-apa jua adalah menyalahi undang-undang baginya meninggalkan. Ringkasnya, subtopik ini berkaitan dengan individu yang tersilap faham berkaitan dengan undang-undang sehingga menyebabkan mereka ini dijatuhi hukuman.